Tahukah anda bahawa mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, 1 dalam 100 kanak-kanak mengalami autisma. Autisma adalah masalah yang biasanya timbul semasa zaman kanak-kanak. Apakah ciri-ciri autisma? Bukan semua kanak-kanak autisma menunjukkan penampilan yang sama. Apakah beza antara autisma dan ADHD? Untuk jawapannya dan untuk kita lebih mengenali tentang autisma, sila ikuti webinar umum program memasyarakatkan kesihatan rakyat Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia bertajuk Kenali Ciri-Ciri Autisma dengan saya, Profesor Madya Dr. Nur Azlin Kamal Nur dari Fakulti Perubatan UKM pada hari Jumaat 28 hari bulan Julai jam 3 petang. Kita jumpa nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang para penonton Facebook Fakulti Perubatan UKM ke webinar umum program Memasyarakatkan Kesihatan Rakyat siri ke-8 bagi tahun 2023. Saya Dr. Nur Aziati binti Yusof, pensyarah fellow Hospital Tuanku Ampuan Besar Tuanku Aisyah Rohani, Hospital Pakar Kanak-Kanak HPKK adalah moderator anda pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, sebelum kita mula, terdapat beberapa pesanan yang ingin saya kongsikan supaya semua penonton dapat memaksimalkan penglibatan dalam webinar ini. Adalah diharapkan para penonton dapat bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Sebarang soalan boleh ditulis di ruang komen dan akan dijawab secara live atau bertulis oleh penceramah. Sila like dan share link Facebook ini supaya lebih ramai dapat menonton serta mendapat manfaat dari webinar. Anda juga boleh menyumbang bagi aktiviti-aktiviti pengajaran umum yang dijalankan Fakulti Perubatan UKM melalui Send Star dengan menekan ikon star di tepi section komen serta ikuti langkah bayaran yang dipaparkan. Para penonton juga berpeluang memenangi hadiah misteri dengan menyertai segmen kuis di akhir program ini. Soalan-soalan yang senang saja semuanya dan ia sangat berkait rapat dengan topik yang dibincangkan pada hari ini. Bagi semua penonton, jangan lupa untuk mengimbas QR code serta misi borang maklum balas di akhir program ini untuk mendapatkan e-sijil penyertaan, serta bagi warga UKM, anda boleh mendapat mata urus bakat. Tanpa berlengah lagi, saya menjemput yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Azlin Kamal Nur untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Kenali Ciri-Ciri Autism. Dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Aziati. Nama saya Dr. Nur Azlin Kamal Nur daripada Pusat Perkembangan Kanak-Kanak di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya bertempat di Hospital Pakar Kanak-Kanak Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi kita akan bercakap tentang ciri-ciri autism ya. Kandungan ceramah kita petang ni adalah seperti berikut. Pertama, kita cuba kenali apakah yang dimaksudkan oleh autisma. Autisma sebenarnya adalah masalah perkembangan otak melibatkan dua bidang. Pertamanya, kesukaran berinteraksi sosial dan berkomunikasi, dan keduanya kelainan dari segi perangai, minat dan aktiviti serta masalah sensori. Nanti kita akan kenalkan lagi apa yang dimaksudkan ya. Bila kita buat diagnosis autisma ni sebenarnya tak ada ujian darah ataupun scan otak. Selalu kita buat dari segi klinikal. Maknanya kita tengok anak itu perlakuannya bagaimana, perkembangannya bagaimana, dan kita nak ciri-ciri tersebut tengok sama ada memenuhi kriteria mengikut apa yang kita panggil DSM-5. DSM-5 adalah buku Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders yang menyatakan isu-isu perkembangan, termasuklah isu perkembangan kanak-kanak, dan kena ada kelainan dalam dua bidang ni. Pertamanya dalam bidang sosial interaksi dan keduanya dari segi perlakuan. Nanti kita akan kupas lagi apa ciri-ciri sebenar yang termasuk dalam dua-dua bidang kelainan ini. Okey? Bila kita cakap pasal autism, kita nak tahu berapa kerapkah kita ada masalah autism ni ya? Berapa ramai kanak-kanak yang ada masalah autism? Kalau kita tengok kelaziman atau prevalence autism, contohnya World Health Organization menunjukkan 1 dalam 100 kanak-kanak di dunia ada masalah autism. Tetapi kalau di Amerika Syarikat pula, ianya sampai 1 dalam 36 kanak-kanak.
ya, kenaikannya hampir 300 ke 400% banding dengan beberapa dekad lepas. Maknanya dalam 1 dan 36 anak ada autism. Agak kerap ya, bukannya sesuatu yang luar biasa. Kenaikan pula agak pantas, maknanya kenaikan banyak sejak tahun 2000. Okey, bila kita lihat bebanan autism di Malaysia, sebenarnya pada 2018 adalah laporkan bahawa anggaran orang-orang yang ada autisma di Malaysia adalah setinggi 200,000. Bukan semuanya telah kesan lah, tapi boleh jadi setinggi itu. So itu bebanan yang agak berat untuk masyarakat kita. Okey, kenapa parents autism ni semakin meningkat? Dulu mungkin tak dengar sangat pasal autisma, tapi dalam mungkin 10 tahun kelepasan ni memang banyak ada orang cakap pasal autisma, ya. Apakah sebenarnya? Saya rasa yang penting kita lebih sedar tentang autisma banding dengan sebelum ini. Maknanya ada mungkin diagnosa yang dulu kita panggil masalah kurang upaya telat, sekarang ni sebenarnya kita dapat kesan masalahnya adalah masalah autisma, iaitu penentuan diagnosa kita adalah lebih tepat lagi. Juga dulu mungkin kita kesan kanak-kanak autisma yang mana kita nampak autisma yang ketara lah, yang kita panggil severe. Tapi sekarang ni kita dapat kesan bukan hanya yang severe, tetapi yang mild atau ringan sekali pun boleh dapat dikesani. Juga kita tahu bahawa dari segi masyarakat kita dan juga di seluruh dunia, ada orang yang mungkin kahwin lebih lewat dan mungkin ada anak lebih lewat umur daripada dulu. Jadi ramai pula ibu bapa yang lebih berumur. Itu satu daripada faktor masalah perkembangan atau neurodevelopment. Juga lebih ramai bayi pramatang, bayi yang lahir dan berat badan yang kurang yang sekarang kita boleh selamatkan. Itu sesuatu yang baik. Tetapi kanak-kanak pramatang ini berisiko. Dia boleh ada risiko perkembangan otak, termasuklah isu seperti autism. Akhir sekali dapat kita deny, mungkin ada masalah pencemaran juga, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, mungkin menjejaskan menjejaskan kesihatan yang boleh menyebabkan masalah autism ni timbul. Okey. Bila kita lihat latar belakang autism, sebenarnya ini kita lihat daripada 1799 dah pernah ada satu cerita tentang seorang kanak-kanak yang dia suka memusing-musing badan dan tak boleh bercakap. Tetapi dari segi perubatan, isu autism ni pertama kali diperkenalkan pada tahun 1943 oleh seorang doktor namanya Dr. Leo Kanner. Dia seorang pakar psikiatri dari Austria, tetapi pada masa itu beliau bekerja di Amerika Syarikat di University Johns Hopkins. Beliau menjelaskan ciri-ciri tersebut pada sekumpulan kanak-kanak. Antaranya adalah seorang pesakit namanya Donald, ya. Donald ni sebenarnya ini gambar dia masa dia kecil. Ni sorry, ya. Gambar dia masa dia kecil. Okey. Apakah ciri-ciri pada Donald? Donald paling gembira apabila dia bersendirian. Dia suka dalam dunia dia sendiri. Dia tidak menyedari apa yang di sekelilingnya. Dia lebih suka bermain alat yang berputar. Dia sendiri suka menggeleng-geleng kepala dan memusing-musing badan. Dan marah apabila rutinnya nak berpusing-pusing badan tu diberhentikan. Donald telah diberi diagnosa apa yang kemudian dipanggil autism pada masa umur kurang daripada 10 tahun. Dan ini adalah Donald semasa umur dia sekarang 89, tapi Donald sekarang sudah meninggal dunia. In fact, Donald meninggal dunia tahun ini berumur 89 tahun. Donald telah berjaya sebenarnya pergi ke universiti dan kerja di bank, dan beliau meninggal tahun ini bulan Jun. Itulah pertama yang kita tahu ada masalah autisma. Okey, apakah faktor-faktor risiko autisma? Okey, bila kita tengok faktor-faktor, kita nak tahu apa yang menyebabkan autisma sebenarnya. Tetapi kita tak tahu sebab sebenar. Maknanya bukan satu sebab saja, tapi ada faktor-faktor yang kita nampak menyebabkan autisma itu berisiko lebih tinggi. Faktor ini melibatkan unsur genetik, unsur persekitaran serta interaksi antara genetik dan persekitaran. Penting juga ibu bapa dan orang ramai tahu bahawa vaksin, contohnya vaksin MMR, tidak menyebabkan autism, ya. Itu penting kita tahu. Dulu ada satu kajian yang dijalankan, tetapi kajian ini telah dibuktikan tidak benar lah. Jadi vaksin tidak menyebabkan autisma dan kita patut masih memberi vaksin kepada anak-anak kita. Okey, apakah faktor risiko autisma dari segi genetik? Sebenarnya
masalah autismanya ada kaitan genetik. Bagaimana kita tahu? Contohnya, kanak-kanak autisma ni ada yang ada sindrom tertentu seperti Fragile X, sindrom Rett, sindrom Prader-Willi, tuberous sclerosis dan sindrom Down. Sindrom-sindrom ini ada kaitan dengan autisma, tetapi kebanyakan kanak-kanak autisma tidak ada sindrom. Ya? Ini hanya melibatkan kurang daripada 20%. Risiko autisma lebih tinggi sekiranya kita lihat dalam keluarga. Contohnya, kembar seiras. Risiko autisma lebih tinggi daripada kembar tak seiras. Maknanya kalau kita lebih banyak share genetik kita, risiko lebih tinggi. Juga sekiranya seseorang tu ada anak dengan autisma, risiko anak lain ada autisma lebih tinggi daripada risiko umum, iaitu lebih kurang 1 dalam 5 ataupun 20%. Kita juga tahu bahawa dari segi bebanan genetik, genetik boleh kita panggil hereditary untuk autisma adalah 50 ke 90, heritability untuk autisma adalah 50 ke 90%. Maksudnya penyebabnya jadi 50 ke 90% disebabkan oleh genetik. Tetapi isu genetik ni bukan sesuatu yang senanglah. Maksudnya mungkin bukan genetik saja, tetapi genetik dan persekitaran atau interaksi antara kedua-duanya. Dari segi persekitaran pula, kebanyakan risiko-risiko berkaitan dengan masa ibu mengandung. Contohnya kalau ibu ada kena jangkitan, rubella atau cytomegalovirus semasa mengandung, atau ibu yang mengandung tu ada masalah kesihatan seperti kencing manis, demam atau penyakit-penyakit lain yang mungkin memerlukan ubat yang tertentu. Juga kita tahu ada risiko pada anak itu sendiri sekiranya anak lahir pramatang atau orang berat badan, dan boleh jadi juga pencemaran alam sekitar yang sama ada yang kita dapat kesan atau tidak kesan. Antara kedua-dua faktor genetik dan persekitaran ada juga interaksi. Interaksi maknanya bila ada masalah genetik tetapi ada sesuatu yang berlaku dari segi persekitaran yang menyebabkan masalah genetik tersebut terserlah. Bukan semestinya ada isu genetik terus akan ada masalah, ada juga kaitan dengan persekitaran. Kita tengok di sini ya, apa yang kita panggil epigenetics. Masalah epigenetics boleh menyebabkan masalah risiko autism lebih tinggi banding dengan orang lain. Okey. Jadi kita tengok sini satu kes yang di report dalam satu surat khabar Washington Post pada tahun 2019. Mereka menceritakan tentang satu kluster, satu kumpulan kanak-kanak yang ada autism. 12 kanak-kanak dikesan ada autism, dan apa yang kita dapati adalah mereka semua sebenarnya ayahnya sama. Ayahnya adalah daripada sperm donor yang sama. Jadi kemungkinan kita ada anak autism 12 orang ni daripada satu sperm donor itu bukanlah maksudnya berlaku tanpa isu genetik ya. Mesti ada sebabnya. Takkan berlaku secara spontan sahaja. Ini satu daripada bukti-bukti yang menunjukkan masalah genetik ni ada kaitan, masalah genetik ada kaitan dengan autisma ya. Okey, sekarang mari kita lihat apakah ciri-ciri autisma yang kita sebut pada kanak-kanak ya, kita nampak pada kanak-kanak. Saya dah sebut tadi autisma ini terkesan melalui kelainan dalam dua bidang. Pertamanya dari segi social interaction ataupun interaksi sosial dan berkomunikasi, dan keduanya perlakuan. Kita lihat dulu dari segi interaksi sosial. Bagaimanakah interaksi sosial ini ada penampilan dalam autism ya. So kita tengok ada 3 bidang atau kita panggil subdomain lah dalam isu social interaction atau interaksi sosial dan komunikasi. Yang pertamanya adalah masalah suka berhubung secara sosial dan emosi atau kita panggil social emotional reciprocity. Bagaimana kanak-kanak yang ada masalah social emotional reciprocity, bagaimanakah penampilan mereka? Jadi kalau kita lihat dalam gambar ni, ibu ni cuba nak bercakap dengan anak, tetapi anak dia macam tak indah dengan dia ya. So ini adalah satu daripada ciri-ciri anak autism, yang mana apabila kita bercakap dengan dia, dia seperti tak mendengar, seperti peka atau tak mengikut arahan ya. Kita kena pastikan anak-anak ini memang pendengaran dia normal lah. Kalau pendengaran normal tetapi dia buat hal tak mengikut arahan, mungkin ada sebab-sebab lain, contohnya seperti autism. Dan sebab anak-anak ini kerap lambat bercakap, bila dia nak sesuatu, dia tak bercakap dengan kita. Dia tak bercakap atau menuding jari, tetapi sebaliknya dia akan menggunakan
tangan ibu atau ayah sebagai alat. Bila dia nak sesuatu, dia dia pegang tangan mak atau ayah untuk cuba capai apa yang dia nak. Itu antara ciri-ciri yang dilihat pada anak-anak autism kerana ada masalah berhubung sosial dan emosi. Dan juga ada kanak-kanak tak bercakap, tetapi ada juga yang boleh bercakap. Tetapi yang boleh bercakap ni selalunya dia bukan bercakap untuk berkomunikasi. Dia bercakap lebih pada menamakan benda atau labelkan benda seperti nama binatang, nama dinosaur. Ada yang boleh tahu nama dinosaur walaupun yang suka. Tapi walhal dia tak boleh bercakap atau berkomunikasi atau meminta untuk sesuatu secara verbal. Jadi luar biasa yang dia boleh cakap nama dinosaur tapi sebenarnya dia tak boleh bercakap benda-benda lain untuk berkomunikasi. Okey? So kelainan tersebut adalah satu daripada ciri-ciri autism. Selain daripada itu, kita nampak juga kanak-kanak autism tu dia jenis yang kalau dia jatuh ke sakit dia tak semestinya mengadu pada ibu bapa. Ya, bila kita mengadu pada ibu bapa sebagai anak, ini sebab dia nak cari macam comfort lah atau kesayangan daripada ibu bapa bila sakit. Tapi kanak-kanak autism ni ada yang macam kebal lah, tidak mencari ibu bapa dia apabila dia rasa sakit. Dan mereka agak suka untuk cam perasaan dan riak ke orang lain. Dia seperti tak faham apa yang dipikirkan oleh orang lain. Ya? So kadang-kadang orang tu nampak sedih ke ataupun nampak macam gelisah tapi dia tak dapat baca riak muka orang tersebut. Ada juga kanak-kanak autism yang juga tak suka bila kita peluk atau sentuh mereka. Dan akhir sekali dari segi sosial dan emosi, ada yang tak memahami apa yang sepatutnya dibuat dalam satu konteks sosial. Apa maksud saya? Kalau kita tengok ya, kartun ni ada seorang kanak-kanak dia jatuhkan makanan. Kalau kita tengok kartun, ada masanya kalau ada adegan yang kita jatuhkan benda-benda tu kelakar kan. Tetapi kalau betul-betul jadi pada satu hari ada orang jatuhkan makanan, kita taklah gelakkan dia sepatutnya. Mestilah sedih kan atau rasa kesian. Tapi ada kanak-kanak autism yang akan tepuk tangan atau gelak sebab dia rasa tak faham konteks perangai tersebut. Ini kita katakan kurang memahami konteks sosial untuk perlakuan. Okey? Dan selain daripada masalah emosi, satu daripada ciri-ciri masalah interaksi sosial dan berkomunikasi adalah masalah komunikasi tambah tutur dalam pergaulan sosial. Sebab bila kita berkomunikasi, kita bukan hanya bercakap dengan anak, kita gunakan cara-cara lain atau kita panggil non-verbal communication, ya, non-verbal communication atau tanpa tutur termasuk eye contact. Kita pandang orang bila kita bercakap atau kita guna gesturing dengan tangan kita atau kita geleng kepala. Ada pergerakan ataupun behavior tertentu untuk kita berkomunikasi secara sosial. So kanak-kanak autism ni ada masalah. Yang paling utama kita cakap pasal eye contact lah. Kurang ataupun no eye contact. Maknanya dia tak pandang pada kita apabila dia berkomunikasi. Juga kanak-kanak ini selalu lambat atau tidak menuding jari atau kita panggil pointing untuk menunjukkan sesuatu. Dan apabila mereka bercakap, ada masanya cara bercakap tu lain sikit. Ada keganjilan. Mungkin seperti kartun, intonasi yang luar biasa atau pitch yang tinggi atau rendah atau macam flat saja, ya. So ada kelainan dari segi cara dia bercakap. Okey. Apabila saya cakap pasal menuding jari, kita bercakap tentang pointing, juga kita panggil joint attention. Joint attention atau fokus bersama adalah kebolehan untuk sama-sama berfokus kepada sesuatu di persekitaran. Kita tengok anak-anak ni, so baby ni atau anak ni menuding jari untuk tunjuk pada mak dia sesuatu yang dia nak mak tengok. Atau yang ini ayah dia tunjuk apa yang dia nak anak tu tengok. Tetapi anak-anak autism dia kurang buat macam ni. Bukan hanya menuding jari, tetapi juga untuk mendapatkan attention orang lain untuk sama-sama fokus pada sesuatu di persekitaran. So kanak autism ada masalah joint attention dan masalah pointing. Dia kurang menuding jari atau lambat dan ada kurang fokus bersama banding dengan anak-anak lain, ya. Isu ketiga dari segi masalah interaksi sosial adalah masalah interaksi sosial dan berkawan. Maksudnya mereka lebih suka menyendiri, lebih tersisih atau dipulaukan oleh rakan mereka, dan bila nak dengan kawan-kawan, dengan kanak-kanak sebaya dengan mereka, mereka mungkin suka bergaul. Ada yang
lebih suka pada kanak-kanak yang lebih tua atau lebih muda daripada dia dan tak berapa serasi dengan kanak-kanak yang sebaya dengan dia. Selain daripada itu, kita kena fahami bahawa bukan semua kanak-kanak autism tak suka berkawan. Ada juga yang nak berkawan tetapi dia tak faham macam mana. So maknanya inisiasi atau permulaan nak berkawan, mengenal tu dia susah. Dan apabila dah berkawan mungkin susah dia nak maintain persahabatan tersebut, ya. Satu lagi isu sosial adalah kerana apabila kanak-kanak autism bermain, mereka suka untuk bermain dengan cara yang kita kata normal play lah, ya. Contohnya, mereka tak tahu main olok-olok. Main olok-olok ni seperti seorang jadi cikgu, seorang jadi anak murid. Dia susah nak menjiwai peranan ataupun watak yang lain daripada diri dia sendiri. Sebab dia susah nak memahami tentang minda orang lain, ya. Okey, so itu adalah ciri pertama berkaitan dengan interaksi sosial. Semua yang tadi tu bahagian interaksi sosial. Pada kanak-kanak autisme, kita akan dapati mereka ada masalah dalam tiga bidang yang saya tunjuk tadi. Tapi ada satu lagi kelainan, iaitu masalah perlakuan. Dalam masalah perlakuan ini, kita tengok kalau di SF5 ni kan, yang kotak kuning tu, dia menunjukkan 4 subdomain atau 4 jenis-jenis perkara perbuatan yang dilakukan oleh kanak-kanak autisma. Mari kita lihat apa ciri-ciri dalam subdomain tersebut. Yang pertamanya adalah isu yang kita panggil stereotip. Stereotip ni maknanya dia buat berulang kali cara yang sama, ya. Sama ada pergerakan atau pertuturan atau cara bermain. Mereka bermain dengan cara yang sama, dia restricted, maknanya tak banyak perbezaan dan juga berulang. Yang pertamanya, kalau kita lihat dari segi pertuturan, kanak autism ni dia kerap dia pick balik apa orang cakap. Kita panggil ekolalia. Ya, dia mengajuk tuturan. Kalau kita cakap kat dia nak makan apa, mungkin dia sebut balik nak makan apa. Dia macam echo pada kita. Ekolalia ni boleh jadi pada masa yang sama ataupun berlaku kemudian. Maknanya apa yang dia tengok, mungkin tengok kat kartun, dia akan sebut balik masa kemudian. Dan bila dia sebut tu, dia sebut macam kartun lah. So kadang-kadang bercakap tu macam watak dalam kartun. Ada juga kanak-kanak autism yang akan bercakap dengan bahasa dia sendiri. Kita panggil neologism ataupun mungkin macam bahasa Jerman, ya. Maknanya macam bercakap tapi kita tak faham apa yang dia sebut. Dan juga dari segi stereotip speech ni, ada kanak-kanak autism yang ada logat atau aksen yang berlainan. Di Malaysia ni, kanak-kanak autism bangsa mana-mana pun ramai yang sebenarnya lebih suka bercakap bahasa Inggeris. Dan bukan sahaja bercakap bahasa Inggeris, tapi bercakap bahasa Inggeris seperti lorat Amerika Syarikat contohnya. Sebab kebanyakan mereka belajar bahasa tu daripada tengok media massa, tengok gadget ke TV. Jadi dia tengok daripada tu, dia belajar daripada tu. Dia belajar dengan media massa lebih daripada orang. Jadi itu sebabnya saya rasa antara sebab yang mereka akan bercakap dalam bahasa Inggeris dengan logat yang tertentu, ya. Okey. Bila kita tengok stereotipi atau pergerakan yang sama dan berulang, kita boleh nampak sini stereotipi dari segi permainan, cara bermain. Kita nampak di sini kanak-kanak autism dia suka bermain cara yang sama. Sama ada menyusun kanak-kanak ni menyusun batu, ya, menyusun batu sama je saiz, dia susun lurus saja ikut pada kursi tersebut. Ada yang suka menyusun kereta, ada yang suka menyusun krayon, ada suka yang dia tawa ke atas dengan tintin. So tapi cara permainan tu tak banyak beza. Dia nak buat benda yang sama berulang kali. Dan cara menyusun barang adalah tu daripada stereotip play kanak-kanak autism. Selain daripada tu, ada juga yang suka benda berpusing. Benda bulat berpusing terutamanya. Seperti tayar yang berpusing ataupun gasing yang berpusing. Jadi dia boleh leka main benda ni, memusingkan benda yang bulat berkali-kali. Ya? Satu lagi kelainan atau stereotip autism adalah pergerakan yang berulang dan jenis yang sama. Bila berjalan mungkin dia ada tiptoeing ataupun dia suka pusing-pusing badan, memutar atau pemusing badan yang kita panggil spinning. Ada juga yang hanya berjalan hulu kilir atau ada rocking, gerakkan satu badan ke depan ke belakang. Okey. Ada yang menunjukkan pergerakan tangan yang luar biasa. Ini termasuklah
pergerakan tangan seperti hand tapping, ya. Kita tengok kat sini. Ataupun dia gunakan pergerakan tangan yang berbeza. Hand stereotypy atau akhir sekali melihat tangan dia, hand regard. Ini adalah kelainan dari segi autism yang mana kita nampak dia pergerakan tangan atau kaki atau badan. Okey. So itu satu daripada ciri-ciri autism yang kita tengok dari segi perlakuan. Keduanya adalah masalah dengan rutin dan ritual yang sama yang tak boleh diubah. Cuba kita tengok ni. Okey. Dia nak buat benda yang sama. Ni apa? Dia nak pakai baju yang sama. Kalau tak dapat baju yang sama, dia marah atau dia akan jadi gelisah. So dari segi rutin dan ritual, kanak-kanak autism ada yang dia nak buat cara yang dia biasa. Ya, kita panggil inflexibility atau rigidity. Dia nak buat cara yang sama. Contohnya, anak yang apabila makan dia mesti tengok TV atau dia mesti tengok gadget contohnya. Kalau dapat dia akan marah. Okey? Ataupun sekiranya kita ada jalan biasa untuk pergi sekolah, dia nak pergi juga jalan yang biasa digunakan. Ya? Kalau dia tak dapat ikut jalan tu, Waze suruh tunjuk jalan lain, dia jadi marah. Dia nak guna cara yang sama, jalan yang sama atau turutan yang sama. Ada seorang kanak-kanak dalam klinik itu, dia ada turutan untuk masuk kereta. Kalau masuk kereta, dia masuk dulu. Kalau orang lain masuk kereta sebelum dia, semua kena keluar kereta dan biar dia masuk dulu. Kalau tidak, kereta tak boleh jalan. Mesti ikut turutan tertentu. Jadi bila kita ada perbezaan daripada cara rutin atau ritual itu, kanak-kanak ini boleh jadi gelisah, dia boleh jadi meltdown, dia boleh jadi marah, dia boleh masa itulah dia ada temper tantrum kerana tak dapat apa yang dia nak. Jadi rigidity ini adalah satu daripada perlakuan atau tingkah laku yang kita lihat ada kanak-kanak autism. Okey, selain daripada itu, kanak-kanak autism juga ada ciri-ciri yang mana mereka suka ada minat atau aktiviti pada sesuatu yang lebih daripada biasa. Ya, kita lihat kanak-kanak ini yang suka pada dia punya kipas. Bukan hanya dia suka kipas, dia kumpul semua kipas, dia susun dalam stereotip satu cara. So ada benda yang dia suka. Sebab kanak-kanak autism kebanyakan kanak-kanak lelaki, jenis mainan yang mereka suka termasuklah dinosaur ataupun kereta api ataupun binatang, dan dia suka sangat sampai dia nak jenis mainan itu saja. Dan mungkin dia sangat suka sampai dia kena bawa dia ke mana-mana. Dia akan pegang dalam tangan, bawa ke mana-mana sebab suka sangat. Nak pergi sekolah kena bawa, balik kampung kena bawa. Ini adalah antara ciri-ciri kanak-kanak autism, ya. Okey. Dan akhir sekali dari segi ciri-ciri perlakuan adalah dari segi sensori ataupun deria. Yang mana kanak-kanak autism dia terlalu sensitif pada certain deria atau autism. Dia boleh ada kekurangan atau terlebih. Jadi reaksi mereka ni luar biasa, bergantung kepada apa deria dan bergantung pada kanak-kanak. Ada yang mana mereka terlalu sensitif, kita panggil sensory defensiveness. Ada yang kurang sensitif, kita panggil sensory seeking. Okay? So deria yang terlalu sensitif, apakah deria-deria tersebut? Mari kita lihat. So yang pertamanya adalah deria sentuhan, yang mana kanak-kanak autisma ni mungkin tidak suka berjalan pada permukaan tertentu, ya. Mungkin pada pasir atau rumput, atau tak suka bila pegang sesuatu yang melekit ataupun basah. Ada jenis sensation yang dia tak suka. Dari segi deria bunyi pula, ada kanak-kanak autism yang tak suka pada bunyi tertentu. Contohnya yang biasa adalah bunyi blender, bunyi vacuum, bukan hanya bunyi bising tetapi boleh jadi bunyi yang tertentu. Kita boleh katakan muzik contohnya. Ada jenis muzik yang dia tidak suka. Bila kanak-kanak ni dengar bunyi tersebut, dia akan tutup telinga. Dia tak suka atau dia akan menjerit dan lari. Selain daripada itu, kita lihat kelainan dari segi deria rasa. Deria rasa ni dari segi pemakanan lah.
masalah pemakanan ni bukan sesuatu yang luar biasa dalam kanak-kanak autism. So memang ada kanak-kanak autism yang ada masalah pemakanan, terutamanya dia tak suka jenis pemakanan yang tertentu disebabkan tekstur yang berlainan. Kebiasaannya mereka lebih suka pada makanan yang rangup dan agak tak suka pada makanan yang lembik. Tetapi ada kelainan dalam lain-lain anak, bukan semuanya sama. Ada yang tak suka kalau warna lain-lain. Ada seorang kanak-kanak di bawah jagaan kami yang hanya mahu makanan warna putih. So dia akan makan nasi, lauk dia pun berwarna putih. Ataupun ada yang tak suka bila nasi dengan lauk bersentuhan. So kena asingkan tersebut. So ada pelbagai cara kanak-kanak autism ni menampilkan dirinya kerana dia ada isu sensory tersebut, terutamanya sensory defensiveness atau hypersensitivity dan juga sensory seeking, yang mana dia mencarilah deria tersebut seperti menyentuh atau menjilat atau menghidu. Okey, so kita lihat yang ini terlalu sensitif pada satu deria ya. Contohnya terutamanya bila pakai topi atau kita sikat rambut atau kita gunting rambut, kanak-kanak ni tak suka, atau ketip kuku. So ini yang mana terlalu sensitif pada suatu input deria sensory. Ada juga yang tak suka dengan bunyi. Bila dia dengar bunyi dia akan tutup telinga, ada yang menjerit, ada yang lari ya. Ini kita panggil hypersensitivity dan digantung pada deria-deria tertentulah. Keduanya adalah masalah sensory seeking, maknanya macam tak cukup mencari input sensory tersebut. Seperti masukkan tangan dalam mulut ataupun menghidu. Ada yang menjilat, ada yang meraba atau merasa pada permukaan. So, setiap kanak-kanak tu ada penampilan dia sendiri bergantung kepada deria yang berbeza. Okay? Dari segi cara anak autism melihat, ianya bukan hanya ada masalah, kanak-kanak autism ni bukan hanya ada masalah eye contact, tetapi cara dia melihat benda pun boleh ada kelainan. Ada yang akan mandang dari sudut mata atau kita panggil peering ya. Dia tak tengok direct, dia tengok macam ni, dia tengok peering macam tu. Atau bila bermain dia akan sengitkan kepala dan tengok cara benda tu bergerak ataupun tengok daripada satu sudut, bagaimana rupa sesuatu. Sekiranya kanak-kanak ini buat berkali-kali, kita nampak benda ni berlaku berkali-kali, masa inilah kita tentukan kemungkinan kanak-kanak tu ada ciri-ciri autism. Okey, so saya dah bincang tentang pelbagai ciri-ciri kanak-kanak autism. Tetapi penting untuk kita fahami bahawa penampilan autism tu tak sama. Ada kanak-kanak yang mungkin sensitif pada bunyi, tapi ada juga yang tak sensitif pada bunyi. Ada yang suka makanan yang tertentu, ada yang okey dengan pemakanan yang berlainan. Jadi kita kena fahami penampilan autism tu boleh berbeza antara satu anak dengan anak lain. Okey? Jadi bila kita cakap pasal autism ni ada kelainan atau heterogeneous ya. Bukan semua penampilan sama. Ada anak autism yang ada kelainan sendiri dari segi ciri-ciri, tahap, masalah atau diagnosa lain. Yang itu yang ada kelainan tersebut. Antara satu anak dengan anak lain, walaupun adik-beradik ya, dalam satu keluarga sekalipun, penampilan autism boleh berbeza. Yang ini boleh menyebabkan ibu bapa keliru sebab mungkin ada seorang anak yang klasikal autism, memang jenis yang suka menyendiri, tutup telinga, pusing badan. Mungkin mereka ada seorang lagi anak yang lain sikit cara penampilan, mungkin high functioning, mana dia tak ada kelewatan bertutur, tapi ada kelainan dari segi berkawan, bersosial dan ada kelainan dari segi tingkah laku tertentu. So kita kena tengok kelainan-kelainan ini dan fahami sama ada mereka memenuhi kriteria dari segi dua bidang yang saya cakap tadi, dari segi impairment dua bidang ya. Perkembangan yang dilihat terutama dari segi pertuturan dan sosial kerap lewat berbanding dengan umur. Okey. Dan bila kita tengok tahap-tahap autism pula, bukan semuanya sama. Maknanya kita boleh bahagikan kepada yang ringan, yang sederhana dan ketara. Tahap 1 adalah jenis yang ringan, tahap 2 sederhana dan tahap 3 adalah ketara. Ianya gantung kepada sama ada yang menjaskan kehidupan atau fungsi. Maksudnya pergi ke sekolah, penjagaan diri, cara bersosial, semua tu kita tengok sama bagaimana ia menjejaskan kehidupan dan fungsi diri. Sekiranya ianya lebih berat, ianya bermaksud tahap severity adalah lebih ketara.
Okey, kita lihat tahap severity untuk setiap satu lah. Yang pertama tu dari segi social interaction, yang keduanya dari segi perlakuan. So tahap 1 tu yang ringan, maksudnya dia masih boleh dengan kanak-kanak lain, tetapi mungkin cara pergaulan dia kurang sikit. Tapi jenis yang tahap 3 ataupun severe, mungkin tak berkawan langsung, mungkin tak boleh bercakap, tak boleh berkawan langsung. RRBS pula adalah dari segi perlakuan, yang mana mungkin tahap 1 adalah dia nak guna cara dia sendiri tapi masih boleh bertolak ansur. Tahap 3 pula dia akan tetap dengan ikut cara dia, pun dia nak buat perlakuan yang stereotip tu berulang sampai kita tak boleh buat kerja lain. So ketiga-tiga tahap ni menunjukkan kelainan untuk setiap bidang, termasuklah sosial interaksi dan juga bidang perlakuan. Ada yang kanak-kanak kita panggil high functioning. Yang high functioning ni selalunya mereka boleh bercakap, membaca, menulis, menjaga diri seperti biasa, tapi masih ada ciri-ciri social interaction dan juga ciri-ciri perlakuan yang mana kita dapat kesan dia ada autism. Ya, okey. Selain daripada ciri-ciri yang saya tunjukkan, ya, kelainan dalam 2 bidang, interaksi sosial dan perlakuan, ada juga perangai-perangai lain yang kita nampak pada kanak-kanak autism. Antaranya, ada kanak-kanak autism dari segi aktiviti, sama ada terlalu aktif atau terlalu pasif. Ada kanak-kanak autism yang kurang daya tumpuan banding dengan kanak-kanak biasa, dan ada yang ada masalah perlakuan atau tantrum. Ada satu research yang kami lakukan di Pusat Perkembangan Kanak-kanak yang mana kita dapati sampai 90% kanak-kanak autism ada masalah perlakuan, yang ibu bapa ada tantrum ke, ada perangai tertentu yang boleh menjejaskan kehidupan. Ya, kanak-kanak ini juga mungkin bercakap sendirian atau gelak sendiri dan menangis tanpa sebab. Ada juga kanak-kanak ini yang kita nampak dari segi ketakutan tu ada lain daripada budak-budak lain. Sama ada dia terlalu takut atau dia kurang nampak takut, seperti tak sedar tentang bahaya. Dan akhir sekali, yang kita nampak adalah kanak-kanak autism ni bukan semuanya boleh diajar dengan pengajaran biasa. Mungkin mereka memerlukan intervensi yang tertentu. Okey. Masalah-masalah lain boleh juga timbul dengan kanak-kanak autism. Bukan hanya autism saja, ya. Maksudnya mereka boleh ada masalah yang timbul bersama yang kita panggil comorbidity. Contohnya, masalah kurang upaya intelek atau intellectual disability. Ini adalah kanak-kanak yang ada masalah belajar dan juga menjaga diri, ya. Mereka ada dalam 3 kanak-kanak autisme boleh ada masalah kurang upaya intelek. Satu lagi, ADHD. ADHD tak sama dengan autism. Tetapi ada kanak-kanak autism yang boleh ada ADHD sekali. Antara 30 ke 60% boleh ada ADHD sekali. Dan saya akan cerita sikit tentang ADHD selepas ini. Ya. Selain daripada itu, kanak-kanak autism juga boleh ada risiko lain seperti epilepsi atau sawan. Ramai yang ada masalah tidur hingga 50-80%. Kerap ada masalah pemakanan seperti yang saya cakap, selalu yang berkaitan dengan isu sensori, dan akhir sekali ada masalah perlakuan seperti yang saya kata, tantrum, agresif, pergerakan yang stereotip. Jadi apakah yang dimaksud dengan ADHD? ADHD tak sama dengan autism. Kanak-kanak ADHD, kelainan dia ada masalah terutamanya kurang perhatian. Itu selalu kanak-kanak ADHD, kurang perhatian. Dan keduanya dia boleh ada masalah hyperaktif, terlalu aktif, dan impulsif. Impulsif ni maknanya dia buat sesuatu tanpa memikirkan bahaya atau tidak, patut buat atau tidak. Jadi kanak-kanak ADHD, ciri-ciri adalah lain dengan autism. Tetapi ada yang overlap, maknanya ada kanak-kanak autism yang juga boleh ada ADHD. Okey. Satu lagi perkara yang penting tentang autism adalah kita dapati kanak-kanak lelaki lebih ramai yang ada autism banding dengan kanak-kanak perempuan. Lebih 75% kanak-kanak lelaki banding dengan perempuan, ya. Dan kanak-kanak perempuan ni bila ada autism tak semua penampilannya sama dengan kanak-kanak lelaki. Jadi kita tengok sini antara tanda-tanda lah kanak-kanak perempuan yang ada autism. Contohnya kadang-kadang dia susah nak mengawal perasaan atau diri dia boleh ada risiko depression, dan dia ada masalah sosial komunikasi tapi dengan cara dia sendiri. Jadi kita kena tengok juga kelainan bila kanak-kanak perempuan ni macam mana, sebab tak sama dari segi kanak-kanak lelaki. Okey.
Kita dah cakap pasal masalah yang kita dapat kesan pada kanak-kanak autism, ya. Maknanya gejala-gejala, ciri-ciri. Tetapi penting juga kita faham bahawa anak-anak ini ada kekuatan juga, ya. Ada segelintir kanak-kanak autism yang ada kekuatan terutama dari segi cara mereka melihat atau mengingat sesuatu, mereka lebih pada visual learner dan ada attention to detail. Contohnya adalah ini satu lukisan kanak-kanak autism yang menunjukkan kebolehannya. Yang kedua, kita tengok ni gambar ni adalah gambar Twin Towers. Setiap tingkat tu kita boleh nampak dia lukisnya setiap tingkat. Dia lukisnya setiap daun. Maknanya dia ada attention to detail lebih daripada kita. So ada kekuatan pada segelintir kanak-kanak autism. Di CDC sendiri kami ada anak yang ada kebolehan lah. Contohnya yang suka melukis kartun, Dorem. Yang ini seorang kanak-kanak yang suka pada peta. So dia boleh hafal peta, dia boleh lukis sendiri. Peta yang agak suka dilukisnya macam peta dan bendera. Bendera yang suka dilukis seperti bendera untuk Brunei dan bendera untuk Cayman Island. Peta dunia pun mereka suka tak. Ramai yang suka melukis peta dunia dan tahu mana negara-negara dan boleh hafal semua bendera-bendera di dunia ni. Dia boleh ingat yang suka-suka sekalipun mereka boleh lukis daripada daya ingatan yang kuat, ya. Dan sini kita tahu ada orang dewasa dengan autism yang ada kekuatan mereka sendiri. Ini satu tokoh autism namanya Max Park. Max Park adalah seorang remaja dari Amerika Syarikat. Dia telah diberi diagnosa autisma semasa kecil. Tetapi dia juga juara Rubik's Cube pada tahun 2017 yang mana dia boleh menyelesaikan Rubik's Cube tu dalam 5.32 saat. Saya memang tak boleh buat lah. Nak habiskan pun tak boleh. Tapi dia boleh buat dalam 5 saat sebab dia pemegang juara Rubik's Cube sedunia paling cepat. Kedua sekali, kita ada seorang autis yang dengan PhD. So walau seseorang tu ada autisma, tidak bermaksud dia tidak ada kebolehan dalam bidang tertentu. Contohnya Dr. Temple Grandin adalah seorang autis yang memegang ijazah PhD dalam bidang sains haiwan dan Dr. Temple Grandin ni boleh berceramah di seluruh dunia, bercerita tentang apakah pengalaman dia sebagai seorang autis yang hidup di dalam dunia ni dengan PhD sekalipun. Bermaksud ada yang boleh sampai tahap ini, boleh jadi doktor, boleh jadi mungkin engineer atau menjadi pemegang PhD, ya. Okey, bagaimana kita nak mengesan autism? Seperti yang saya kata tadi, autism ni tak ada ujian darah ataupun ujian scan otak. Tetapi kita kena kesan dengan cara kita memahami apakah ciri-ciri dan untuk tengok apakah perlakuan anak. Jadi pada asalnya kita kena saringlah anak-anak ini dan memang ada ujian saringan. Ujian saringan kita panggil MCHAT ni ada dalam buku kanak-kanak yang akan dimasukkan di MySejahtera dan juga boleh dilihat dalam apa yang kita panggil developmental milestone, ya. Kita nampak MCHAT di sini. Kat sini kita boleh nampak MCHAT ada dalam bahasa Melayu. Kita boleh dapatkan juga online untuk tengok sama ada anak-anak tu ada ciri-ciri atau ada risiko autism. Sekiranya dengan MCHAT tu menunjukkan anak ada risiko autism, anak perlu dibawa untuk jumpa doktor untuk kesan autism dengan lebih awal. Okey. Ini satu panggil developmental milestone tracker, ya. My Positive Parenting akan mengeluarkan developmental milestone tracker di dalam buku 360 Degree Growth Developmental Milestone Tracker. Pada tahun ini insya-Allah akan didapati klinik-klinik dan di hospital. Ini kita akan nampaklah apa yang anak patut buat pada umur tertentu dan ini adalah penting sebab kita nak kesan ada anak ini ada isu-isu autism. Okey. Sekiranya anak-anak ini kita nampak ada risiko tersebut, kita patut dapatkan diagnosa autism dengan doktor, pakar kanak-kanak, pakar perkembangan kanak-kanak atau pakar psikiatri kanak-kanak dan remaja dan ada juga pakar perubatan keluarga. Pakar psikologi juga boleh membantu dari segi membuat ujian-ujian tertentu. Akhir kata kita masih memerlukan diagnosa daripada doktor, ya. Okey. Satu lagi yang saya nak sebut adalah pemeriksaan pendengaran tu agak penting untuk kanak-kanak autism kerana kebanyakannya ada masalah pertuturan atau lambat bercakap. Selain daripada pendengaran, ada juga yang perlu ada saringan untuk penglihatan sekiranya ada isu dengan penglihatan. Okay?
So, selepas kita kesan anak itu ada autism, apakah yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita nak mengendali dan merawat? Jadi, kita tahu kita ada ubat tertentu untuk autism. Tapi cara kita merawat adalah dengan melatih otak dengan intervensi awal. Kita nak buat awal sebabnya otak kita ada apa yang kita panggil plasticity. Ya? Plasticity maknanya sel otak tu berkomunikasi. Tetapi masa kita masih muda, cara dia adapt pada persekitaran adalah lebih baik. Jadi ada masa yang kita panggil masa kritikal untuk otak yang kita nak kejar supaya anak kita dapat berkembang dengan baik. Sekiranya kita tak dapat kejar, kita risau yang perkembangan dia tak dapat mencapai tahap umur. Ya? So ini adalah masa kritikal, terutamanya 3 tahun pertama kehidupan sehinggalah 5 tahun pertama. So itu sangat-sangat penting untuk early intervention. Okay? Hubungan sel-sel saraf menjadi asas perkembangan, pembelajaran dan tingkah laku. Okey, bagaimana kita nak buat intervensi untuk autism? Ada pelbagai intervensi. Bukan semuanya perlu digunakan. Ini antara cara-cara yang kita panggil intervensi awal. Kita lihat dari sini. So, kita ada terapi cara kerja, terapi pertuturan, pakar perlakuan, program seperti Early Start Denver, Early Intervention Program itself, Applied Behavioral Approach, parenting, membantu ibu bapa lah untuk mengajar ibu bapa cara baik untuk membantu anak autism, dan juga pakar psikologi sebab mungkin ada yang memerlukan psikoterapi atau cara-cara behavior dan lain-lain mengikut pakar psikologi. Okey. Objektif terapi, contohnya untuk terapi cara kerja, mungkin terapis akan menjalankan terapi untuk bantu fokus, untuk terapi untuk halus, pengendalian tingkah laku, terapi modifikasi sensori dan juga penjagaan diri. Ini antara objektif terapi untuk terapi cara kerja. Untuk terapi pertuturan pula, objektifnya adalah untuk memperbaiki komunikasi, terutamanya verbal, tetapi juga mungkin kita perlu guna alat-alat tertentu seperti alat komunikasi ini, picture exchange. Kanak-kanak autism lebih suka pada ajaran visual atau gambar. Jadi kita bantu komunikasi dia dengan menggunakan gambaran seperti kita nampak di sini. Okey. Pengurusan yang lain-lain pula, apa lagi yang penting? Selain daripada apa yang kita sebut tadi, adalah penting untuk kita membantu ibu bapa dari segi isu-isu seperti tidur dan makan, sokongan ibu bapa termasuklah kaunseling dan juga penempatan sekolah yang sesuai apabila kanak-kanak itu perlu pergi ke sekolah. Ada masanya kita perlu fikirkan ubat, tapi ubat ni bukan untuk perbaiki atau menukar autism, tetapi lebih pada isu-isu tertentu. Contohnya, kanak-kanak autism yang ada masalah tidur, mungkin ada segelintir yang memerlukan ubat melatonin kerana ada kanak-kanak autism yang kadang kurang tahap melatonin. Ini boleh membantu ada kanak-kanak autism yang ada masalah tidur lah. Keduanya, sekiranya kanak-kanak autism tu ada masalah seperti ADHD, mungkin kita perlu bagi ubat untuk ADHD untuk segelintir. Bukan semuanya lah memerlukan ubat, tapi sekiranya dia ada masalah-masalah seperti ADHD, mungkin dia memerlukan ubat pada tahap tu. Okey. Akhir sekali, untuk anak ini berkembang dengan baik, kita perlu pastikan anak-anak autis ini hidup dengan sihat. Ya? Apa yang kita perlukan untuk anak-anak kita hidup dengan sihat? Kita perlu cukup tidur. Jadi anak-anak kita memang kena cukup tidur lah. Ya? Semuanya sama. Maknanya anak tu yang lebih kecil, dia perlu lebih banyak tidur. Bukannya macam 5-6 jam, 8 jam tak cukup. Ada masanya bergantung pada anak sampai 10 jam atau lebih. Kita kena pastikan anak tu cukup tidur. Keduanya, anak perlukan pemakanan yang seimbang. Yang itu macam kita tahu pasal pinggan suku-suku separuh, ya. Kita kena pastikan anak autism ada pemakanan yang seimbang. Ketiga, aktiviti fizikal. Kanak-kanak autism akan lebih tenang dan kita boleh kawal perangai dengan lebih baik sekiranya dia melakukan aktiviti fizikal harian. Dan akhir sekali, penggunaan gadget dan screen time yang terkawal. Kalau anak tu di bawah 2 tahun, jangan ada gadget. Kalau 2 ke 5 tahun, jangan lebih daripada 1 jam. Dan sepatutnya kita kawal lah apa yang kita pantau, apa yang mereka lihat. Jangan terlalu bergantung kepada gadget. Bila bergantung dengan gadget, kanak-kanak itu tak berinteraksi, tak berkawan, tak buat apa sepatutnya dia buat untuk perkembangan yang normal. Okey. Ini adalah antara sumber maklumat untuk ibu bapa dan mereka yang
menjaga kanak-kanak autism. Kerana ada masalah makanan, ada satu buku bernama Anak Autism Nak Makan Apa, ataupun panduan tentang autism untuk ibu bapa, ada daripada Dr. Hassan Turan, ataupun Autism in Short, A Guide for Parents. Ibu bapa juga boleh melihat website Genius Kurnia ataupun YouTube page mereka, dan juga mendapatkan panduan daripada NASOM, National Autism Society of Malaysia. Okey. Itu saja cuma saya petang ini. Saya terima kasih untuk diberi peluang, dan sekiranya ada soalan-soalan, saya bersedia untuk menjawab soalan. Terima kasih. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Azlin Kamal Noor di atas ceramah yang disampaikannya. Penuh dengan informasi, bukan? Baiklah. Kita akan kembali selepas ini dengan segmen Q&A ataupun soal jawab. Jadi sebarang persoalan bolehlah ajukan di ruangan komen yang disediakan. Tapi jangan lupa ya untuk like, share dan juga send star sebagai tanda sokongan untuk webinar pada petang ini. Akan kembali selepas ini. Tahukah anda bahawa mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, 1 dalam 100 kanak-kanak mengalami autisma. Autisma adalah masalah yang biasanya timbul semasa zaman kanak-kanak. Apakah ciri-ciri autisma? Bukan semua kanak-kanak autisma menunjukkan penampilan yang sama. Apakah beza antara autisma dan ADHD? Untuk jawapannya dan untuk kita lebih mengenali tentang autisma, sila ikuti webinar umum program memasyarakatkan kesihatan rakyat Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia bertajuk Kenali Ciri-Ciri Autisma dengan saya, Profesor Madya Dr. Nur Azlin Kamal Noor dari Fakulti Perubatan UKM pada hari Jumaat 28 hari bulan Julai jam 3 petang. Kita jumpa nanti. Tahukah anda bahawa mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, 1 dalam 100 kanak-kanak. Okey. Sekarang kita boleh bacakan soalan-soalan yang diajukan kepada Prof di ruang komen. Soalan pertama saya bacakan daripada Puan Robiah B. Yang berbunyi, perlukah anak yang ada hypersensitif ini berjumpa doktor untuk rawatan? Contoh, anak saya selalu menutup telinganya bila mendengar bunyi yang kita menutup pintu kereta. Jadi apa tindakan yang patut dibuat? Saya rasa yang pertamanya kita kena pastikan apa sebelah dia buat macam tu. Ada diagnosa tertentu atau ada isu-isu tertentu. Kalau kita buat diagnosa autisma, maknanya kita perlu rawatan intervensi untuk autisma lah. Antara rawatan intervensi termasuklah rawatan untuk isu-isu sensori. Mungkin kita libatkan terapi cara kerja kita, behavior interventionist, dan juga mengajar ibu bapa lah cara untuk menangani. Tapi pertama kita kena faham kenapa anak tu buat macam tu. Sebab kita nak tahu adakah dia memenuhi diagnosa autisma ataupun ada isu-isu lain ya. Boleh juga ada masalah lain, mungkin tak memenuhi kriteria autisma tapi masih ada isu sensori. Jadi yang itu perlu ditangani juga. Okey. Soalan kedua ni saya rasa pun berkaitan dengan hypersensitivity juga daripada Puan Hafizah Hazah Kamarudin. Soalan beliau, bagaimana cara untuk anak ASD yang ada hypersensitif untuk mereka gunting rambut dan potong kuku? So nampaknya isu sensori ni bukan sesuatu yang jarang berlaku ya. Memang agak kerap kita dengar pasal isu sensori. Jadi kita nak biasakan anak itu dengan sensori yang mungkin dah tak biasa. Contohnya kalau anak-anak tu anak muda yang pertama kali kita bawa ke pantai, masa mula-mula jalan atas pasir mungkin dia geli. Tetapi maknanya kita kena biasakan dia. Kita tak paksa tapi kita kena bagi dia peluang atau opportunity untuk experience ya. Kena ada opportunity sebab kalau kita jarang ada experience tu dia akan lebih memukkan. Seperti yang saya cakap tadi, mungkin kita pertama tentukan apa masalah anak. Keduanya, sekiranya betul ada diagnosa tertentu, mungkin kita akan libatkan mulakan intervensi awal dengan pakaian tertentu lah. Contohnya saya bincang pasal terapi cara kerja tadi kan. Boleh kita gunakan unsur-unsur mengurangkan masalah sensori dengan sensory modification, yang mana kita nak biasakan sensasi tersebut atau sensori tersebut pada anak. Jadi kita tak paksa anak tapi kita nak buat gradual exposure supaya dia biasakan diri. Sebab kalau dia tak biasakan diri dia akan
masih takut lagi. Ada cara-cara tertentu lah, tapi pertama kita nak kena faham apa masalah dan keduanya mendapatkan bantuan pakar. Okey. Menarik tu jawapan. Bukan maksudnya kita elakkan terus kan, kalau kita tahu kecenderungan anak-anak tu tak suka satu benda tu. Yalah, ada benda yang mungkin katakan kawasan yang bising atau ramai orang. Kalau kita paksa anak kita ke tempat macam tu, memang rasa mungkin menyeksakan untuk dia. Bukan maksud tu, kita buat gradual exposure. Kita pastikan anak tu boleh tahan apa yang dia boleh diterima lah, dan kita buat gradual exposure. Tapi jangan sesuatu yang menakutkan anak. Itu sebab kita kena dapatkan bantuan pakar untuk membuat terapi-terapi tersebut. Okey. Okey. Soalan yang ketiga daripada Puan K. Dahlan yang berbunyi, adakah kanak-kanak autism ataupun kanak-kanak autisma akan meniru tingkah laku negatif atau positif kanak-kanak autisma yang lain? Soalan yang menarik, ya betul. Ya ada kemungkinan, memang betul ada kemungkinan, tapi ya kita nak anak kita dapatkan intervensi yang bersesuaian. Intervensi yang bersesuaian tu kalau boleh memang kita nak dalam situasi inklusif, tetapi tak semestinya kita ada opportunity atau peluang untuk situasi yang inklusif. So seperti kalau kita nak hantar ke early intervention program kan, selalunya center-center memang adalah kanak-kanak lain ada masalah keperluan khas. Tetapi pada masa sama kita nak dia ada peluang dengan kanak-kanak lain, mungkin dengan adik-beradik, dengan saudara mara, mungkin ke tadika untuk kanak-kanak yang tak ada masalah perkembangan supaya dia ada good modeling. So maknanya kita kena imbangkanlah dengan dia boleh diajar dengan cara yang bersesuaian mungkin di intervention center, tetapi dia pun juga ada exposure pada kanak-kanak lain. Itu yang sebaiknya lah kita nak something yang inklusif. Mungkin not always possible lah nak dapatkan inclusive experience untuk semua orang. Maksud saya kita masih nak dia ada exposure dengan kanak-kanak yang biasa, tak ada masalah perkembangan, tetapi dengan kanak-kanak lain, kanak-kanak autis lain, bukan bermaksud kita tak boleh bercampur dengan mereka. Contohnya kita punya center untuk kanak-kanak autis seperti Genius Punya, ya, yang itu semua kanak-kanak autis sebenarnya, tetapi dengan cara intervensi yang bersesuaian kita boleh kawal lah, supaya dia tak pick up yang negative behaviour saja. Okay. Jadi tak semudahnya lah untuk mereka meniru yang negatif. Tak semestinya semua negatif. Ada yang kita nak tengok pada yang positif, dan kita tengok keadaan tu sesuai atau tidak untuk anak. Mungkin kita sentiasa kena assess mula kesesuaian, tengok anak tu berkembang dengan macam mana, ada nampak kemajuan dalam perkembangan dan perlakuan tersebut. Okey. Soalan yang seterusnya, banyak soalan kita hari ini nampaknya, ya. Daripada Chin Fahkian. Soalan ini berkaitan dengan proses diagnosa untuk kanak-kanak yang mengalami masalah autism. Soalan beliau, berapa lama tempoh yang diambil oleh doktor dalam mendiagnos autism? Jadi ini adalah untuk menyenangkan atau memudahkan ibu bapa dalam proses mendapatkan kad OKU supaya anak dapat masuk pusat pendidikan khas, integrasi atau sekolah khas untuk anak-anak masalah pembelajaran. Maksudnya berapa lama bila jumpa doktor tersebut? Ya, betul. Okay. So bila kita contohnya kalau di pusat perkembangan kanak-kanak, memang pertama kali kita jumpakan new case, memang masa tu kita cuba dapatkan riwayat atau history kehidupan, kita assess anak, tengok perlakuan macam mana, ada buat assessment dari segi perkembangan anak dan juga behaviour, socialization. Satu sesi tu memang mengambil masa lebih dari 1 jam, ya. Sebab kita memang bila kita nak buat diagnosa autism, bukannya kita terus cakap je kan, tapi kita tengok perlakuan anak, tengok perkembangan anak, bincang dengan ibu bapa tentang riwayat hidup dia atau history. Jadi bergantunglah pada doktor. Tetapi selalunya first time jumpa tu mungkin 1 jam, mungkin lebih daripada tu, sebab buat semua langkah-langkah tersebut. Ada juga masanya first time kita jumpa anak mungkin tak jelas yang anak tu memenuhi kriteria, ya, sebab anak ni bukan semua sama. Kita ada kelainan-kelainan atau keunikan sendiri. Ada yang mungkin tak nampak berapa jelas, tetapi kalau kita dapat kesan dia ada masalah tertentu, contoh masalah perkembangan lewat pertuturan, kita akan mulakan tadi terus. Kita akan bercakap, kita akan assess dia
pastikan pendengaran dia normal, kita mungkin akan rujuk kepada terapi pertuturan. Kalau perlu, mungkin terapi cara kerja. Kalau kanak-kanak tu duduk di rumah saja, mungkin kalau dah boleh pergi ke tadika, boleh mulakan tadika ataupun early intervention program. Dan juga untuk pastikan tak ada masalah seperti pendengaran contohnya, ya. So kita mulakan daripada first time lah kita jumpa anak tu. Kalau boleh buat diagnosa, kita buat. Hanya ambil masa untuk proses tu sebab kita tak boleh jumpa dalam 10 minit, 20 minit. Ambil masa selalunya lebih dari 1 jam untuk memastikan apa yang kita kesan tu adalah yang sebenarnya untuk anak. Dan kadang-kadang pertama kali kita jumpa anak mungkin tak jelas sangat sebab ada masanya. Ialah ada kadang-kadang anak tu penat ataupun tu tak jelas atau anak tu agak muda. So ada masa kita kena jumpa sekali lagi. Tetapi dalam masa tu kita ada buat sesuatu. Maknanya mungkin kita pastikan pendengaran dia okey. Kita mulakan terapi. Kita bagi nasihat pada ibu bapa biar anak tu bergaul dengan anak-anak lain. Sekiranya ada masalah, dia banyak guna gadget. Kita kurangkan masa gadget. Kita bagi nasihat tentang tidur, tentang pemakanan, tentang pergaulan, aktiviti-aktiviti yang boleh membantu anak. So benda ni holistik lah. Dia bukan satu je, ya. Okey. Menarik kat situ. Saya nak sambung daripada Prof ada nyatakan sebentar tadi mengenai gadget kan. Ada satu soalan daripada Puan Siti Naimah Yusof di sini mengenai apa maksud no gadget atau gambar kamera yang Prof tunjukkan sebentar tadi. Okey. Jadi ianya mengikut tahap umur. Kalau di bawah 2 tahun secara umum kita katakan guna gadget langsung, kecuali ada contohnya ahli keluarga yang bekerja di tempat lain, maknanya kita mungkin Zoom lah untuk mereka berkomunikasi. Still ada social communication tu. Tapi kita jangan bagi gadget pada anak kita main YouTube ke main game ke di bawah 2 tahun. Jangan mulakan. Antara 2-5 tahun selalunya nasihatnya lebih kurang 1 jam sehari. So 1 jam sehari dengan pantauan kita. Maknanya kita tahu anak kita apa, dia tengok apa. Seelok-eloknya mungkin kita berinteraksi dengan anak sekali bila kita gunakan gadget. Bukan tak boleh guna langsung. Bila anak tu makin besar, terutamanya masa pandemik, memanglah kena guna. Tapi kita masih kena pantau. Maknanya kita jangan biar anak terus menggunakan gadget sampai dia tak buat benda lain. Anak-anak kita ni untuk perkembangan yang normal, dia perlu bercakap, bermain, buat benda-benda aktiviti lain lah. Sebab kita dah mula main gadget, kadang-kadang boleh berjam kan? 5 jam, 8 jam. Ada anak kami, ada yang sampai 12 jam. 12 jam main gadget. Jadi itu yang kita tak nak lah. Sebab bila kita terlalu lama menggunakan gadget, dia macam mencuri masa daripada aktiviti-aktiviti lain yang membantu kanak-kanak ini untuk berkembang dengan normal. Okey. Baik. Soalan, boleh kita teruskan dengan soalan lagi, Prof? Ya, insyaAllah. Okey. Soalan ni saya rasa berkaitan dengan rigidity ataupun kesukaran kanak-kanak mengalami masalah autisma untuk menyesuaikan diri dengan kawan-kawan dia. Contoh, ada satu soalan daripada Puan Ella Hamid. Dia kata, adakah benar kanak-kanak autisma mereka ni suka orang dengar cakap mereka saja? Maksudnya waktu bermain dia nak kawan-kawan ikut cara dia bermain. Dia tak boleh ikut orang lain. Maksudnya macam ni, suasana tu boleh menimbulkan suasana yang kurang selesa lah, ketegangan di kalangan kawan. Boleh Prof komen sedikit tak? Ya, betul. Apa yang Puan beritahu tadi memang adalah satu ciri-ciri kanak-kanak autism yang mana mereka boleh ada rigidity, ya, atau nak ikut cara mereka, inflexibility. Dengan cara tentu saja. Kalau tak ikut cara dia akan jadi marah ataupun tantrum. So memang itu satu daripada ciri-ciri kanak-kanak autism. Tetapi seperti saya kata tadi, untuk kita tentukan dia ada masalah autism atau tidak, perlu jumpa doktor pakar lah untuk pastikan. Tapi itu antara ciri-ciri kanak-kanak autism. Ya, bukan bermaksud satu ciri itu dah memenuhi kriteria. Kenapa mereka ada situ? Itulah sebab yang kita kata rigidity. Dia faham tentang apa yang dia faham tentang dunia dia. So dunia orang lain mungkin dia kurang nak faham. Satu daripada masalah kita panggil theory of mind, atau susah nak memahami orang lain, ada minda sendiri, ada pemikiran sendiri. Bukan sebab dia dia selfish ke, dia tak pandai ke. Ini sebab
kelainan dari segi cara dia memahami dunia, atau kita panggil neurodiversity lah. Dalam kelainan otak kanak-kanak autism ni, dia nak ikut cara dia saja. Dia ada rigidity atau nak ikut cara dia. Bagaimana cara menangani? Pertama, kita buat diagnosa betul ke tidak autism. Keduanya, kita nak beri bantuan lah dari segi contohnya behavior modification, intervention. Mungkin melibatkan terapi cara kerja, mungkin melibatkan therapist behavior, mungkin ada cikgu-cikgu special educator. Kita mengajar bapa juga macam mana nak menangani. Mungkin menggunakan social stories atau mengajar kanak-kanak ni social skills training. So bergantung kepada umur anak, bolehan anak, keadaan anak, kita beri terapi bersesuaian untuk anak tersebut. Dia ada caranya lah. Sebab pada bahagian mula tu kita sendiri tak tahu masalahnya, kita tak tahu macam nak menangani. So kita faham masalah dan kita cuba tangani dengan cara yang bersesuaian dengan anak tersebut. Okey. Menarik penjelasan panjang lebar dari Prof. Mungkin saya boleh sentuh juga sikit satu soalan yang di kalangan yang macam berkait dengan kanak-kanak remaja lelaki. Daripada Encik Nasrul Nizam, beliau bertanya bagaimana cara untuk mendidik ataupun mengawal anak autisma lelaki yang berusia sekitar 12 tahun tentang perlakuan terhadap perempuan. Bila dia dah sampai ke tahap usia remaja kan, dia suka buat perlakuan yang mungkin tidak sesuai. Jadi macam mana cara tu? Ya, itu memang menarik dan boleh jadi sesuatu yang mencabar untuk ibu bapa. So pertama, kita pastikan memang betul itu diagnosa tersebut. Selalu kanak-kanak autisma, bukan hanya autisma, tetapi kita dapati pada kanak-kanak autisma pada masa transisi ataupun ada perubahan, contohnya masuk ke zaman remaja, adolescence atau zaman remaja, ada perubahan-perubahan tertentu, perubahan dari segi otak, perubahan dari segi hormon-hormon yang boleh menyebabkan kanak-kanak ni ada cabaran lah tertentu kerana ada masalah atau gejala-gejala autisma. Termasuklah macam mana nak act towards orang lain, seperti budak perempuan contohnya, atau remaja lain yang perempuan dengan lelaki. Jadi satu daripadanya adalah kita nak pastikan kita ajar anak kita benda yang bersesuaian, terutamanya dari segi normal sexual health development, dan tahu apa yang selamat dia. Contohnya kita ajar safe touch pada kanak-kanak daripada umur yang muda. Maknanya kita kenalkan ini badan saya, kita tahu apa nama-nama bahagian-bahagian badan dengan betul. Kita jangan bagi nama yang tak betul lah, kita guna nama yang betul. Kita terangkan tentang mana bahagian-bahagian yang sulit atau yang sensitif, yang untuk diri sendiri daripada orang lain. Kita paksa anak kita, kalau orang nak peluk dia, dia tak suka, jangan paksa dia yang tu lah. Dan juga dia tak boleh usik orang dengan cara yang tak sesuai. Tapi kita kena ajar. Kalau tak ajar, anak-anak ni tak berapa faham. Sebab seperti saya kata, dia tak memahami sangat minda orang lain. So pada dia mungkin benda tu hanya dia sensory ke, dia nak usik sebab ada gejala-gejala atau ciri-ciri autism lah. Tapi so kita kena ajar. Ada panduan dari segi bercakap dengan pakar psikologis contohnya, atau behavior interventionist, tetapi ada juga online dan BPKK salah saya, ada informasi atau resource yang boleh membantu ibu bapa mengajar anak-anak tentang sexual development yang normal. Dan mengajar tentang contohnya tempat mana yang kita boleh buka baju macam bilik air, tapi bukan di ruang tamu ataupun di luar. Dan siapa yang kita boleh macam tegur ataupun sentuh di mana, mana yang selamat dan tidak. Jadi kita kena ajarlah anak-anak tu, dan ibu bapa pun kena tahu macam mana kan. Jadi perlu dapat bantuan lah. Pertama, untuk pastikan diagnosa betul. Keduanya, mungkin perlu bantuan dari behavior interventionist ataupun pakar psikologis, juga pada pakar doktor yang boleh memberi panduan pada ibu bapa tentang resources yang boleh membantu. Jadi kita kena ajar, boleh diajar. Kalau kita tak cakap pasal benda ni, budak tu pun tak faham. Jadi kita kena ajar dia dengan cara yang tertentu.
Sebenarnya dekat Malaysia ni, di negara kita banyak resource ataupun sumber-sumber Ya. yang ada kan. Ya. Cuma kita sebagai ibu perawat dan juga ibu bapa kena peka lah di mana untuk dapatkan sumber yang sahih yang dapat membantu menangani anak dengan lebih baik kan. Ya. Soalan kita sangat banyak begitu meriah sekali tapi saya rasa kita kena pilih soalannya yang boleh kita jawab secara live, tetapi soalan-soalan yang belum dijawab jangan bimbang, Prof sendiri akan jawab secara bertulis lah. Kemudian mungkin soalan terakhir untuk sesi soalan jawab pada hari ini, ada soalan daripada Puan Farah Asikin Abdullah berkenaan bagaimanakah cara untuk kita memberi kesedaran ataupun kesedaran kepada ibu bapa yang mungkin ada sedikit ciri-ciri dia macam menidakkan anak-anak mereka, susah kalau bahasa Inggeris mungkin denial kan, mengenai anak-anak nampak ketara ada gejala-gejala ataupun simptom-simptom autisma, tapi dia cuba tidak menidakkan lah. Boleh Prof nasihatkan sikit situ? Ya, ini memang satu cabaran lah ya. Sebab pada masa ini saya rasa dari segi kita punya community dan society, mungkin pemahaman dari segi autism tu dia ada stigma atau tabu ya. So pertama kita kena faham autisma tu apa dan kepentingan untuk mengenal daripada awal. Sebab bila kita kenal dengan awal, kita bantu kanak-kanak tersebut. Seperti saya cakap tadi, ada neuroplasticity ya, otak yang masih muda ni boleh dibantu dengan lebih tepat lagi lah, sebab kita ada kemungkinan untuk adaptasi yang lebih baik. So ini masa kita panggil kritikal untuk perkembangan otak. Bagaimana nak membantu? Memang bukan senang lah. Saya rasa kita nak ada sifat terbuka pada ibu bapa, maknanya kita bukan nak menyalahkan, tetapi lebih pada memberi maklumat, memberi kesedaran, awareness dan cuba kurangkan stigma pada autism. So sekarang ni kita lebih memikirkan autism tu sebagai satu neurodiversity atau cara pemikiran yang lain. Tak semestinya semuanya negatif. Hanya lebih pada kita memahami anak kita. Apakah isu-isu yang menimbulkan masalah. Contohnya masalah bertutur, masalah bersosial, masalah perlakuan yang tertentu. Bukan kita nak attack orang, nak menyalahkan, lebih pada nak memahami anak, nak menyokong anak. Jadi kita boleh cuba macam inilah kita mungkin terangkan, sekarang ni kita faham autism ni isu-isu dia macam ni ciri-ciri dan gejala-gejalanya. Bukan kita nak kata benda tu semua negatif. Ada orang autism seperti kita tengok tadi kan, ada tokoh-tokoh autism yang boleh menjadi hak PhD. Maksudnya diagnosa tersebut bukan bermaksud dia tak boleh berjaya dalam kehidupan. Kita kena sokong dia, dan sokong daripada umur yang lebih muda. Kemungkinan untuk anak itu berjaya atau boleh peluang seperti anak-anak lain adalah lebih baik ya. Jadi itulah yang penting. Saya rasa kita kena banyak bersabar, kita berterangkan. Mungkin kita cuba libatkan orang-orang lain, mungkin kata tanya cikgu, apa pendapat cikgu tentang anak. Adakah macam mana kalau katakanlah anak pergi ke sekolah, dekat sekolah dia macam mana. Jadi kita buat benda tu bukanlah kita nak menyalahkan, lebih pada nak memahami. So mungkin orang bila nampak daripada perspektif-perspektif lain tu yang boleh membantu. Dan kita cuba share lah informasi boleh membantu ibu bapa. Kadang-kadang dia tak bersedia pada masa tu, tapi kita jangan give up, kita sabar dengan mereka, dan kita cuba kalau boleh maknanya sokong keluarga ni lah. Sebab kadang bila ada benda yang dia suka dengar tu, macam Dr. Aziyati katalah ada denial, tapi tak bermaksud dia akan denial selamanya. Kadangnya dia ambil masa kan. Dr. Aziyati ada apa-apa komen apa lagi yang boleh membantu? Saya rasa tepat ni lah maksudnya kita sebagai orang di sekeliling ibu bapa yang mempunyai anak-anak dengan masalah autisma ni, kita kena sokong mereka, bukan hukum, apatah lagi bercakap-cakap dengan mereka lah. Saya rasa satu poin yang sangat menarik lah Prof. Jadi rasa kita mungkin akan sambung lagi perbincangan ataupun menjawab soalan-soalan yang masih ada lagi di ruangan chat selepas ini. Okey. Jadi kita boleh ke segmen terakhir. Ini saya rasa segmen ini dinanti-nantikan setiap kali webinar berlangsung, iaitu segmen kuis. Sebab apa? Special ni hadiah wang tunai dalam bentuk e-wallet nanti 3 betul. Apa yang peserta perlu buat? Peserta perlu ke laman web dan masukkan nombor yang
masa minit untuk semua peserta masuk. Kalau boleh, sila gunakan nama sebenar. Nama samaran tidak akan diambil kira. Okey, jadi kita bagi masa dalam 1 minit lah untuk peserta masuk ke dalam laman web quizzes ni ya. Okey. Boleh jawab satu soalan lagi kan? Okey. Mungkin sementara menunggu peserta masuk ke ruang web quiz, mungkin saya boleh ambil lagi satu soalan lah daripada peserta-peserta yang bertanya. Mungkin yang paling kerap ditanya lah ya, daripada ibu bapa, daripada Puan Nadia Abdul Halim, berkenaan anak-anak high function autism ataupun ialah high functioning autism. Apakah mereka mengalami ataupun akan berisiko terhadap tekanan emosi akibat tidak dapat memahami social cues atau sukar berkomunikasi dengan rakan sebaya? Ya, soalan yang menarik. Ya, kita ketahui daripada kajian bahawa kanak-kanak yang high functioning ni, sebab dia lebih memahami, maksudnya mungkin dia lebih faham kelainan dia dengan orang lain. Sekiranya dia rasa tak diterima ataupun tekanan tersebut agak tinggi, boleh jadi ada isu-isu seperti depression atau anxiety ya. Memang risiko lebih tinggi untuk kanak-kanak yang high functioning, terutamanya bila mereka mungkin dewasa, remaja ke dewasa ya, sebab dia lebih faham tapi tahu diri dia lain. Jadi itu memang penting untuk kita kenali dan untuk kita dapatkan sokongan untuk anak-anak ini. Perlu bantuan daripada pakar psikologi untuk memahami apa isu-isu dan mungkin juga bantuan pakar psikiatri remaja kanak-kanak. Dari segi autisma ni yang selalunya buat diagnosa selain daripada pakar perkembangan kanak-kanak adalah juga pakar psikiatri remaja dan kanak-kanak. Kebiasaannya kami akan lihat kanak-kanak yang lebih muda dan pakar psikiatri kanak-kanak dan remaja akan merawat mereka yang lebih tua ataupun remaja dan seterusnya. Sebab isu-isu masa remaja tu lain sikit ya, kompleks sikit dari segi atau ada kelainan. Jadi kita memang nak peka pada kemungkinan masalah mental health pada kanak-kanak autism, termasuklah kanak-kanak yang high functioning, kerana walaupun mereka boleh mungkin belajar dengan lebih baik, penjagaan diri lebih baik, tetapi boleh ada tekanan yang lebih tinggi disebabkan mungkin dia lebih memahami kelainan dirinya dengan orang lain. Penting juga kita selain daripada memahami, kita menerima, so acceptance lah. Part autism ni bukan saja awareness tapi acceptance kelainan. Kelainan tu tak bermaksudnya negatif ya. Mungkin kelainan tu ada kekuatan dia sendiri. Keunikan dia yang dia suka, mungkin lihat cara dia melihat dunia tu lain sikit, tapi tak semestinya semua negatif. Ada yang kekuatan yang mungkin kalau kita faham dan terima dia, kanak-kanak atau remaja tu akan sikit dari segi rasa stres dan rasa dia tak macam orang lain. Tapi kita memang perlu bantuan dari segi pakar lah ya. Saya rasa kalau ada isu-isu macam ni, dapat sokongan dan bantuan daripada pakar, kemungkinan pakar psikologi atau pakar psikiatri remaja, kanak-kanak dan remaja. Menarik tu. Sebab tu selalu perawat ataupun doktor pakar akan menasihatkan ibu bapa apabila anak dah disahkan ada diagnosa autisma tu, tidak berhenti di situ. Sebenarnya perjalanannya tu baru permulaan. Betul. Perjalanan tu masih panjang. Maksudnya pemantauan dan seterusnya follow up tu lah kan, daripada orang-orang yang pakar ataupun terapis tu sangat perlu memastikan keadaan kesihatan anak-anak tersebut dalam keadaan paling baik lah dari segi mental, fizikal dan juga emosi lah. Betul sangat Dr. Aziati, saya setuju sangat sebab penampilan anak-anak autism kita kata tu tak sama. Dalam setiap bidang dan umur pun boleh berbeza. Maknanya mungkin ada anak yang masa kita jumpa, kalau jumpa dia masih muda, dia sangat aktif, hyperaktif. Tapi bila kita jumpa kalau masa remaja mungkin lain, mungkin dah jadi pasif.
pendiam pula. Ya. Jadi setiap tahap kehidupan ni boleh ada cabaran-cabarannya, dan apabila ada transisi berubah dari sekolah rendah ke sekolah menengah, dari kanak-kanak ke remaja. Jadi cabaran-cabaran tu kita kena pantau apakah isunya dan bagaimana nak sokong. So memang benarlah, bukan hanya satu, kita bukan hanya lihat pada satu peringkat sahaja, kita kena monitor dan ada isu-isu yang perlu kita tangani sekiranya timbul. Okey. Terima kasih Prof. Saya rasa itu soalan yang terakhir lah, betul-betul kali ini terakhir betul-betul. Okey, jadi sementara kita kuis kita masih berlangsung kan? Saya bacakan sedikitlah mengenai hadiah-hadiah untuk pemenang kita. Tempat pertama, Touch and Go e-wallet bernilai RM150. Tempat kedua, e-wallet bernilai ringgit Malaysia 100. Seterusnya, tempat ketiga, Touch and Go e-wallet bernilai ringgit Malaysia 50. Jadi pemenang perlu memberikan tangkap layar ataupun screenshot kuis dan hantarkan beserta maklumat lengkap, nama dan nombor telefon ke email yang dipaparkanlah di dalam ruangan chat bagi tuntutan hadiah. Okey. Mungkin okey, boleh. Selepas ni kita boleh sambung jawab soalan-soalan. Mungkin ada dalam 10 lagi soalan yang kita belum dapat, tak sempat memang maklum. QR code. QR code kehadiran nanti. Okey. Nampaknya kita sudah berada di penghujung line. Okey. Jadi mohon semua peserta scan QR code yang dipaparkan atau tekan link di ruangan komen untuk pautan kehadiran dan maklum balas program. Maklum balas ini penting bagi pihak penganjur menambah baik program ini pada masa akan datang. Peserta juga diingat untuk memasukkan maklumat dengan betul bagi mengelakkan e-sijil tidak dapat diproses selepas majlis. Sijil akan dihantar secara automatik dalam tempoh 22 jam selepas majlis. Sekiranya tuan atau puan tidak mendapat e-sijil, boleh menghubungi pihak penganjur seperti maklumat ruangan komen. Jadi Jadi soalan-soalan tu mungkin kita cuba jawab. Ya, betul. Selepas ni. Cuba jawab selepas ni. Jadi kami mengambil peluang ini untuk memaklumkan awal webinar yang akan datang akan diadakan pada 18 Ogos 2023 pada waktu yang sama, iaitu jam 3 petang dengan tajuk Telinga Berair, Hidup Tanpa Gangguan, Dengar Tanpa Halangan. Jangan lupa untuk set dalam kalender anda semua ya. Okey. Di sebelum mungkin sebelum kita berakhir, mungkin saya jemput Prof untuk saya minta maaf ya. Okey, sebelum kita tutup berpisah, saya ingin menjemput mungkin untuk menyampaikan mungkin kata-kata akhir kepada semua pendengar penonton di luar sana mengenai topik yang hangat yang kita bincangkan pada hari ini. Terima kasih Dr. Aziati. Terima kasih banyak kepada semua penonton yang menyokong program kami. Kami berharap ini membantu memahami ciri-ciri autism dengan lebih jelas lagi. Kita patut mengenali kanak-kanak kita dengan autism dan juga selain daripada memahami, juga menerima mereka lah, acceptance, supaya kita boleh mendukung dengan cara yang terbaik. Autism bukan bermaksud mereka tak ada harapan, lebih pada kita faham apa kekuatan mereka dan sokongi
isu-isu yang mana menjadi cabaran pada mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berbahagia Prof. Jadi sebelum kita berpisah, saya suka untuk mengingatkan agar semua untuk like, share dan follow page Fakulti Perubatan UKM untuk membolehkan anda mendapatkan info-info terkini berkenaan webinar yang kami anjurkan. Anda juga boleh membantu pihak fakulti dengan menyumbang star bagi membolehkan webinar-webinar seperti ini dapat diteruskan pada saat akan datang. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan sokongan yang padu kepada Fakulti Perubatan. Kita insya-Allah akan berjumpa lagi. Sekian.